لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saya ingin berkongsikan dengan hajah-hajah semua, tuan-tuan semua berkenaan dengan satu kaedah atau satu cara bagaimana kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai pendinding diri, sebagai pelindung kita. Kenapa hajah-hajah semua? Mungkin hajah-hajah semua pernah mengalami, pernah melihat atau pernah mendengar daripada saudara, rakan-rakan berkenaan dengan ada jemaah ataupun ada kawan-kawan yang pergi mengerjakan umrah ataupun mengerjakan haji, kemudian mereka tidak dapat melaksanakan dengan sempurna, dengan baik kerana bila berada di Mekah dan Madinah mereka diserang satu penyakit iaitu gangguan makhluk halus ataupun kita kata gangguan syaitan, menyebabkan mereka tidak dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah ataupun umrah dengan baik dan sempurna. Dalam Al-Quran, Allah SWT menurunkan Al-Quran itu, menjadikan Al-Quran itu selain daripada dia dibaca, selain daripada dia diamalkan, dibaca dan mendapat pahala, ganjaran di sisi Allah SWT, Al-Quran juga adalah sebagai ubat, sebagai penawar, sebagai penyelesai masalah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ هُدًى وَشِفَاءً وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan aku telah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai ubat, sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan rahmati Allah, hajah-hajah semua. Jadi dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang saya ingin kongsikan dengan hajah-hajah semua, yang sekiranya hajah-hajah semua pernah mengalami ataupun terdapat simptom-simptom yang kita kata ada simptom-simptom gangguan daripada makhluk halus. Sebelum kita pergi ke Mekah, Madinah ataupun kita ada di Malaysia ini, kita telah pernah mengalaminya ataupun dalam proses mendapat rawatan di sini. Jadi sebelum kita pergi mengerjakan haji ataupun umrah, jadi kita buat persediaan ataupun kita ada sedikit amalan-amalan yang kita lakukan supaya mana menjadi pendinding diri kita, sebagai benteng diri kita bila mana kita berada di Mekah ataupun di Madinah nanti sewaktu mengerjakan umrah. Jadi tuan-tuan hajah-hajah yang dirahmati Allah, saya ingin kongsikan beberapa ayat yang boleh diamalkan, yang boleh dijadikan amalan sebagai pendinding diri tuan-tuan hajah-hajah semua, insya-Allah. Yang pertamanya, selepas sembahyang amalkanlah membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir ayat sebanyak 7 kali. Jadi amalkan, jadikan ia amalan. Kemudian yang keduanya, tuan-tuan hajah-hajah semua, amalkanlah bacaan Ayatul Kursi. Jadi Ayatul Kursi, kalau ikut apa dalam yang saya belajar dalam perubatan Islam, Ayatul Kursi yang dibacakan mestilah ataupun hendaklah dibaca dengan 9 wakaf. Kalau mungkin hajah-hajah kata saya tak tahu macam mana Ustaz nak baca 9 wakaf. Jadi hajah-hajah semua senang je. Buka dalam YouTube, cari je Ayatul Kursi 9 wakaf. Nanti ada dalam tu. Jadi boleh ikut, boleh belajar, boleh dengar macam mana dia baca, wakafnya di mana, berhentinya di mana, insya-Allah. Jadi baca, jadikan amalan selepas sembahyang, sama ada semasa kita berada sebelum kita persediaan kita sebelum ke Mekah dan Madinah ataupun semasa kita berada di Mekah dan Madinah, jadikan amalan lepas kita sembahyang, setiap 5 kali sembahyang kita bacakan. Yang keduanya, bacakanlah ayat daripada surah Al-Hajj ayat 21 hingga 24. Apa ayat dia? Ayat dia yang bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sampailah ayat 24. Jadi baca, jadikan amalan lepas sembahyang baca, insya-Allah dia akan menjadi ubat, dia akan menjadi pendinding diri kita, dia akan jadi benteng diri kita daripada gangguan makhluk-makhluk halus yang kita sendiri pun tak nampak. Kita tak dapat melawan mereka dengan cara lain melainkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, yang keseluruhnya, yang keempat, kita bacalah sebagaimana telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah, perbanyakkanlah zikir iaitu bismillahillazi ataupun doa bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca lepas sembahyang, kita baca
bacalah banyak mana pun, bacalah berapa kali, 7 kali, 12 kali, 13 kali ataupun seumpamanya, jadikan amalan. InsyaAllah dia akan jadi benteng kita daripada gangguan-gangguan makhluk Allah, insyaAllah. Dan yang terakhirnya adalah kita membaca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Jadi baca, jadikan amalan. Baca kena habis tuan-tuan. Jangan baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jangan baca itu. Itu tak apa lagi, ada lagi tu dia baca kul. Kata ustaz kata apa? Baca 3 kul, dia pun kul. Naya macam tu ajar-ajar semua. Baca sampai habis. Baca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad sampai habis. Begitu juga kul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Kul a'udzu birabbin nas sampai habis. Insya-Allah kita amalkan. Jadikan amalan kita sepanjang kita berada, persediaan kita berada di Malaysia ini, untuk kita melaksanakan pergi ke Mekah, Madinah untuk melaksanakan umrah, dan bila kita berada di sana pun kita menyambung lagi, teruskan lagi amalan itu. InsyaAllah mudah-mudahan ayat Al-Quran, keberkatan, mukjizat Al-Quran itu akan menjadi ubat penawar, dan insyaAllah akan menjadi benteng pendinding diri kita daripada gangguan makhluk Allah, insyaAllah.